Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun la yaslamu alladhi dinuhu illa man haraba bidinih min syahikin ila syahikin wa min juhrin ila juhrin fa in kana dhalika kadhalik lam tunalil ma'ishatu illa bisakhatillah fa idza kana dhalik kadhalika kana khalaqul rajuli ala yaday zawjatihi wa waladihi fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun kana halakuhu ala yada abawai fa in lam yakun lahu abawani kana halakuhu ala yaday karabatihi awil jiran. Qalu kaifa dhalik ya Rasulullah? Qala yu'ayyirunahu bidikil ma'ishah fa inda dhalika yuridu nafsahul mawarid allati yuhliku fiha nafsah. Rawahul Baihaqi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain, dan dari satu gua ke gua yang lain. Dan apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian, yakni pendapatan hidup, tidak dapat diperolehi kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah dari sebab dia mengikuti kehendak isteri dan anak-anaknya. Kalau ia tidak memiliki isteri dan anak-anak, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak kedua orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak keluarganya atau dari sebab mengikuti kehendak jirannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Yakni kebinasaan seseorang kerana mengikut kehendak isteri atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau jirannya. Lalu Nabi SAW menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu lalu dia terpaksa menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apakah sebab seseorang itu boleh mendapat kebinasaan. Apakah sebab seseorang itu boleh mendapat kehancuran? Dan ulama menyatakan bahawa ini merupakan salah satu daripada peristiwa akhir zaman, yang mana bila ianya berlaku dan memang bahawasanya benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dan pasti akan berlaku. Dan bila ini akan berlaku, maka dia merupakan sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil. Sebagai tanda kiamat yang kecil dan merupakan
Salah satu daripada peristiwa akhir zaman yang menunjukkan hampirnya dengan kiamat. Maka apabila Rasulullah SAW menyatakan akan datang satu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, maka ini satu tahap keadaan yang sangat kritikal. Bila Rasulullah kata nanti satu keadaan, satu masa, satu situasi kamu akan lihat, sama ada sempat tidak sempat tuan-tuan keadaan tersebut kita akan alami, yang mana kata Rasulullah sehingga kan pada satu ketika nanti kamu akan lihat tidak akan ada orang yang dapat menyelamatkan iman dia. Maknanya tuan-tuan keadaan pada ketika itu sangat teruk, sangat kritikal, sehingga kan fitnah kerosakan ini berada di mana-mana, sehingga kan orang yang melakukan maksiat dosa ini berleluasa, sehingga kan pada ketika itu tidak ada pun asbab untuk satu orang boleh selamatkan iman dia, boleh selamatkan agama dia, kerana pada ketika itu keadaan sangat-sangat menyumbang kepada maksiat, dosa, kerana pada ketika itu ramai yang sudah langgar akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Rasulullah pernah menyatakan dalam satu riwayat yang lain bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika nanti, satu zaman juga, ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa minal Islam wala minal Quran. Nanti satu ketika dahsyatnya sampai mana agama sendiri tak boleh nak diselamatkan, iman tidak akan dapat diselamatkan, kerana pada ketika itu la yabqa minal Islam illa ismu. Tidak kekal pada diri orang Islam, hanya tinggal namanya saja. Artinya apa tuan-tuan? Orang tidak lagi hirau tentang agama Islam. Orang dah tak kisah dah tuan-tuan dengan pengamalan agama. Orang dah tak kisah dah nak mengamalkan sunnah Rasulullah. Masing-masing semua kejar dunia, pangkat, jawatan, makhluk, sehingga kan mereka meninggalkan perintah Allah, pengamalan agama dalam kehidupan, sunnah Rasulullah dijauhkan. Maka itu yang terjadi, hanya tinggal nama sahaja, nama-nama Islam, tapi pengamalan Islam, penghayatan Islam jauh daripada kehidupan mereka. Wala minal Quran illa rasmu. Ini bahayanya tuan-tuan. Pada ketika itu dahsyatnya, sehingga kan Rasulullah menyatakan wala minal Quran, dan tidak ada tinggal daripada Al-Quran itu, hanya tinggal tulisan. Kerana orang dah tidak membaca lagi Al-Quran, apatah lagi nak memahaminya, apatah lagi nak mentadaburnya, apalagi nak mengamalkan dalam kehidupan. Dijadikan simpanan hiasan saja Al-Quran itu. Ini tuan-tuan satu alamat, satu peristiwa yang Rasulullah bagi tahu pasti akan datang, kerana sabdaan Rasulullah SAW itu sangat benar sekali. Tunggu masa dan ketika. Maka sebab itu sehingga kan dahsyatnya nanti kata Rasulullah akan datang satu ketika suasana sehingga kan orang beriman sendiri tak boleh nak selamatkan iman dia. Kerana apa? Berleluasa dengan maksiat, dosa, perkara-perkara keburukan dan sebagainya. Kecuali kata Rasulullah pada ketika itu, kalau kamu panjang umur, kamu hidup lagi, kamu bertemu pada ketika itu, yang suasana pada ketika itu suasana fitnah, suasana kerosakan, tak ada sebab untuk satu orang boleh selamatkan agama dia, iman dia, kecuali dia lari membawa agama, membawa iman daripada puncak satu gunung ke satu gunung yang lain. Terpaksa lari tuan-tuan, terpaksa keluar daripada suasana dia, sehingga kan sanggup untuk menyelamatkan iman, sanggup menyelamatkan agama, walaupun tak apalah,
Yang penting iman selamat, agama selamat, sanggup keluar tuan-tuan. Min syahikin ila syahik. Bawa agama, bawa iman daripada satu gunung ke satu gunung yang lain. Ini apa yang telah berlaku yang bila mana kita membaca kisah Ashabul Kahfi. Segolongan manusia pemuda pada ketika itu yang mana tempatnya berlaku fitnah, berlaku kerosakan, fitnah akidah, fitnah iman, fitnah agama. Maka mereka sanggup lari tuan-tuan, keluar daripada penempatan mereka, keluar daripada kampung mereka, semata-mata untuk selamatkan iman mereka, agama mereka. Mereka keluar tuan-tuan, bawa agama, bawa iman, pergi masuk ke dalam satu tempat yang disebut dalam gua tersebut. Itu yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. Maka tak mustahil apa Rasulullah SAW menyatakan ini benar sekali dan pasti akan berlaku tuan-tuan. Cuma kalau panjang umur, mungkin ya kita bertemu pada waktu dan ketika itu. Jika tidak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik kepada kita. Yang penting adalah bagaimana untuk kita sentiasa menjaga dan memelihara selamat iman kita, agama kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati, kata Allah, kecuali mati dalam Islam. Mana tanggungjawab kita berat tuan-tuan untuk jaga agama, untuk jaga iman, supaya jangan tercabut iman kita daripada diri kita. Jangan tercabut agama daripada kehidupan kita. Itu yang dirunsingkan, yang dirisaukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para kekasih Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takarub kepada Allah. Apa yang paling dikuatiri adalah dikuatiri iman agama tercabut dalam kehidupan kita. Itu na'udzubillah. Maka sebab itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, nisbah kita akhir zaman hari ini tuan-tuan, zaman fitnah. Maka untuk mengekalkan serta menguatkan iman seseorang, agama seseorang dalam kehidupan dia supaya tidak tercabut, tidak goyang, tidak mudah terkeluar tuan-tuan. Kerana iman ini adalah anak kunci syurga, miftahul jannah. Tak ada kunci tuan-tuan, mati tanpa iman tak ada kunci, tak boleh nak masuk syurga. Masuk syurga tu ada pintu dia, maka kena buka dengan kunci, baru boleh buka pintu, baru boleh masuk ke dalam syurga. Jika tak ada iman, maka tak adalah kunci. Kerana kunci bagi pintu syurga adalah iman. Sebab itu kata Rasulullah SAW, amalan untuk menguatkan iman kita supaya iman tidak tercabut, maka lazimkanlah setiap hari zikirkan zikir ini supaya menjadi wirid harian kita. Apa dia tuan-tuan? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, sebanyak 40 kali satu hari. 40 kali satu hari. Terserah siang maupun malam. Yang penting setiap hari kita amalkan zikir tersebut. Mudah-mudahan menjadi asbab dikuatkan iman kita dan tidak tercabut iman kita dalam kehidupan kita. Ini yang diajarkan tuan-tuan, sehingga kan ulama tidak meninggalkan amalan tersebut. Kerana perkara yang penting adalah macam mana supaya dapat mengekalkan dan memelihara iman kita sampai kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, usahakan untuk dapat amalkan tak banyak, 40 kali dalam satu hari saja. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Agar mudah-mudahan iman kita tidak goyang,
dan juga tidak tercabut dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan juga kata Rasulullah pada ketika itu, kalau sanggup untuk menyelamatkan iman dan agama, kecuali dia bawa lari imannya, agamanya dari satu gunung ke satu gunung, ataupun dari satu gua ke satu gua yang lain. Wa min juhrin ila juhrin, maka lari daripada satu gua ke satu gua. Yang penting bagaimana untuk diselamatkan iman pada ketika itu. Lalu kata Rasulullah, fa in kana dzalik kadzalika lam tunalil ma'isyah illa bisakhatillah. Dan pada ketika itu, zaman itu jika telah tiba, maka segala asbab kepada punca pencarian rezeki, pendapatan tidak akan diperolehi, tidak akan dapat tuan-tuan hartanya, rezekinya, kecuali dengan jalan yang menjadi asbab mendapat kemurkaannya Allah Ta'ala. Apa dia tuan-tuan? Pada ketika itu terpaksalah suasana sehingga kan menjadikan semuanya hasil pendapatan mereka adalah sumber yang haram. Sumber yang haram. Kerana suasana-suasana yang tidak baik berlaku berleluasa pada ketika itu, sehingga kan tidak ada yang boleh dapat mengelak untuk mendapat mata pencarian pendapatan hidup mereka kecuali dalam melakukan perkara yang haram. Bila melakukan perkara yang haram, maka pasti tuan-tuan kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat tuan-tuan pada zaman dan ketika itu. Jadi pesan Rasulullah, bila perkara ini telah terjadi, apa yang Rasulullah pesan tadi, Rasulullah sebut tadi, bila telah berlaku, maka apa jadi tuan-tuan? Kebinasaan akan melanda kepada seseorang. Puncanya dengan sebab apa? Yang pertama kata Rasulullah, kerana terlalu mengikut kehendak isteri dan anak-anak. Ini di antara puncanya. Yang kata Rasulullah menyebabkan nanti tidak ada lagi suasana-suasana yang baik, sehingga kan kalau terpaksa lari bawa agama, bawa iman, terpaksa. Kerana keadaan yang telah teruk pada ketika itu, salah satu puncanya adalah kata Rasulullah, bila mana seseorang itu dalam kehidupan dia terlalu mengikut kehendak isteri dan anak-anak. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ini pun tuan-tuan bila Rasulullah sebut pun sedang berlaku. Berapa ramai hari ini suami sebagai ketua keluarga memang menjadi pak turut je sekarang tuan-tuan. Minta maaf cakap, apa kehendak isteri dia ikut, apa kehendak anak-anak dia patuh. Bahkan nak tegur anak pun takut, nak tegur isteri pun takut. Tak boleh Ustaz, nanti saya tidur luar. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang kena tidur luar? Sampai begitu sekali tuan-tuan. Apa kehendak yang isteri sebut A lah, B lah, tak boleh bantah Ustaz. Tak? Dan ini Rasulullah sebut, bila ini di antara perkara yang berlaku, itu menjurus kepada tuan-tuan kebinasaan seseorang dan membawa kepada perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kehendak isteri dituruti, anak-anak pun juga dituruti kehendaknya, maka inilah bakal kebinasaan akan berlaku. Ramai tuan-tuan orang mengetahui tentang perkara tersebut, tetapi itulah benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan berlaku. Sedangkan suami itu adalah ketua yang membimbing, yang memberikan petunjuk, yang memberikan tunjuk ajar kepada kebaikan, kepada agama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tetapi tuan-tuan akhir zaman nanti berapa ramai di antara suami-suami kepada ketua keluarga, maka dia mengikut kehendak isteri dia, kehendak anak-anak dia. Maka ini yang berlaku tuan-tuan, maka ke arah kepada kebinasaan. Kalau dia tak ada isteri, tak ada anak,
maka kata Rasulullah dia akan ikut kehendak kedua orang tuanya. Ikut kehendak orang tuanya, iaitu kehendak-kehendak yang tidak baik. Bukan kehendak yang baik, kehendak yang tidak baik. Maka ini yang berlaku juga bagi orang yang tiada isteri dan tiada anak. Contohlah tuan-tuan, mungkin dia sebagai seorang anak, mungkin dalam keadaan hidup yang sempit, kehidupan yang susah, maka keluarganya berkehendak supaya hidup senang. Tak apa, kamu cari duit, yang penting dapat sumber halal ke haram tu jangan cerita. Maka bila ada kehendak daripada orang tua dia macam ini, maka dia patuhi, maka tunggulah tuan-tuan, kebinasaan akan berlaku. Ataupun jika orang tuanya tidak ada, kata Rasulullah, maka kebinasaan juga boleh datang dengan sebab terlalu mengikut kehendak keluarganya. Bila umpamanya diuji dengan rezeki yang sempit, kehidupan yang susah, miskin, maka keluarganya berkehendak supaya hidup senang, mempunyai harta benda yang banyak. Maka untuk menunaikan hasrat keluarga tersebut, maka dengan jalan haram sekalipun mereka akan usaha untuk dapatkannya. Maka ini akan berlaku tuan-tuan, terlalu mengikut kehendak keluarga, walaupun dengan secara haram sekalipun mereka akan dapatkan. Kalaupun mereka tak ada keluarga, maka mereka akan mengikut kehendak jirannya, kata Rasulullah SAW. Tak, jiran pun duk provoke, apa ni Mat, sampai bila kau nak jadi macam ni, susah. Hiduplah senang sikit, buatlah apa-apa yang boleh dapat duit apa semua. Tak apa, haram tu boleh taubat. Benda-benda macam itu boleh taubat. Yang penting hidup senang sikit. Jangan ceritalah sumber daripada mana. Jiran pun main peranan tuan-tuan. Maka dia terlalu mengikut kehendak jirannya, maka itu menjadi asbab kepada kebinasaan. Sahabat ni tuan-tuan, bila mana mereka dengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang perkara tersebut, satu kejutan bagi sahabat. Sebab tu sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa zalik, macam mana boleh jadi macam itu? Macam mana boleh menjadi keadaannya begitu, kebinasaan seseorang itu dengan sebab dia mengikut kehendak isterinya, anak-anaknya, orang tuanya, keluarganya, jiran-jirannya. Kaifa zalik ya Rasulullah, macam mana boleh jadi begitu ya Rasulullah? Apa jawapan Rasulullah SAW? Mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidup. Dengan asbab kesempitan hidup, rezeki yang susah, maka tuan-tuan itu menjadi ujian, dugaan kepada seseorang. Jika imannya tidak ada, agamanya lemah, maka itu yang berlaku, mereka sanggup untuk mendapatkan sumber yang haram walaupun mereka dapat hidup senang dan mewah. Puncanya apa kata Rasulullah? Dengan kesempitan hidup. Dengan kesempitan hidup. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan minta untuk menjadi kehidupan kita kehidupan yang senang. Kita minta kepada Allah supaya kehidupan kita kehidupan yang tenang. Jangan minta hidup senang, tetapi minta hidup tenang. Kerana berapa ramai orang yang senang tapi hidup tak tenang. Tapi bila mana kehidupan kita kehidupan yang tenang, kita adalah orang yang senang. Sebab tu jangan, kata ulama, minta hidup senang, minta hidup tenang. Tak semua orang yang hidup senang hatinya tenang. Tetapi bila hati kita tenang, itulah kesenangan kehidupan kita. Dan juga kata ulama, jangan minta untuk jadi kaya, tapi mintalah untuk dapat kecukupan.
cukup. Kerana berapa ramai orang yang kaya tapi tidak pernah cukup. Tetapi bila mana dia ada rasa kecukupan dalam kehidupan dia, itulah kekayaan yang sebenarnya. Apa ramai tuan-tuan orang yang harta yang banyak, kaya raya, tapi kalau tanya, nak lagi, nak lagi, nak lagi, tak pernah cukup. Orang yang kaya walaupun dia rasa tidak mencukupi dengan kekayaan dia, maka dialah orang yang miskin. Tetapi orang walaupun tidak ada harta tapi dia mempunyai cukup, maka dialah orang yang kaya sebenarnya. Maka sebab itu tuan-tuan, salah satu ujian kita manusia hidup atas dunia ni adalah apa dia yang disebut oleh Rasulullah, bidikil ma'ashi, kesempitan kehidupan. Sebab tu nak keluar daripada kesempitan kehidupan ini tuan-tuan kepada kelapangan dan keluasan akhirat, maka jangan tinggalkan agama, jangan tinggalkan iman. Amalkanlah seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kerana kehidupan dunia tuan-tuan memang bukan satu kehidupan yang memberikan kelapangan, keluasan, tidak. Kehidupan dunia memang kehidupan yang sempit. Akhirat yang adalah kehidupan yang luas, kehidupan yang penuh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu salah satu ujiannya tuan-tuan adalah diberikan kesempitan hidup. Maka sebab itu ini jalan keluarnya, jangan kita gadaikan agama, jangan kita tinggalkan iman. Laksanakanlah amal yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kan ada seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah tentang kesempitan hidup dia. Ada sahabat yang susah juga tuan-tuan, jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni hidup susah ya Rasulullah, hidup sempit. Pagi makan pagi, kes petang makan petang. Ada tak amalan ya Rasulullah supaya hidup aku senang? Sahabat orang minta supaya hidup senang, bukan nak tanggung dunia tuan-tuan, ataupun nak jadi kaya raya sendiri, tak. Dapat hidup senang, dapat memudahkan lagi, meningkatkan amal soleh, ibadah kepada Allah. Itu tujuannya. Mungkin dapat lebih lagi sedekah dan sebagainya. Jangan kita minta hidup senang juga, minta murah rezeki. Ada udang di sebalik mi. Untuk makan sendiri tuan-tuan. Tak. Kalau boleh dunia ni aku yang punya. Sahabat dia hidupnya susah. Dia jumpa Rasulullah. Tapi bukan untuk senang itu untuk dunia, tapi senang untuk akhirat. Untuk bagaimana amalnya lagi mudah, bagaimana agama boleh berkembang, bagaimana iman boleh meningkat. Walaupun senang tapi agama tetap terjaga, terpelihara, imannya tetap meningkat zaman sahabat. Lalu ada yang jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku hidup sempit, susah ya Rasulullah, ada tak amalan supaya hidup boleh senang sikit? Maka Rasulullah SAW mengajarkan sahabat ini yang kehidupannya susah. Kata Rasulullah, setiap kali lepas kamu semayang sunat subuh 2 rakaat, jangan tinggalkan zikir ini, iaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. 3 rangkap je tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Lepas sembahyang sunat subuh, kamu zikirkan zikir ini 100 kali. Kemudian barulah sembahyang fardu subuh. InsyaAllah rezeki lancar, rezeki murah, bahkan dunia tunduk pada kamu. Selang beberapa bulan tuan-tuan, sebulan 2 bulan lebih, mai datang balik sahabat tadi. Dia amalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, zikir tersebut. Lalu dia kata, ya Rasulullah, alhamdulillah, aku dah tak ada masalah rezeki sempit, rezeki aku lancar, senang kehidupan aku sekarang dengan asbab amalan tersebut. Sebab tu ini tuan-tuan amalan yang diajar oleh Rasulullah supaya agar kita keluar daripada kesempitan kehidupan. Kesempitan kehidupan kepada keluasan akhirat.
Jangan kita tertipu tuan-tuan dengan kekayaan harta yang kita miliki. Itu binasa tu. Maka sebab itu ini amalan murah rezeki supaya kita keluar daripada kesempitan kehidupan ini, supaya makin kuat kita agama kita, iman kita kepada Allah. Jangan ditinggalkan tuan-tuan. Kerana ini amalan yang diajar sendiri oleh Rasulullah. Kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Lepas tu kata Rasulullah, apa sebab yang menjadikan hal keadaan mereka mendapat kebinasaan itu? Lalu kata Rasulullah, tak lain dan tak bukan, bila ditanya oleh sahabat tadi, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Keluarga mereka akan menghina, anak-anak mereka akan menghinanya, jiran-jiran mereka akan menghinanya, isteri mereka akan menghina. Dengan sebab apa? Kesempitan hidup. Kesempitan hidup. Maka pada ketika itu kata Rasulullah, dia terpaksa menceburkan dirinya, iaitu membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh syariat. Maka jika ini berlaku tuan-tuan, maka dia menjerumuskan kepada kebinasaan yang menjadi asbab hancurnya diri dia, dunia dan akhirat, dan mendapat balak, musibah serta kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka justru itu tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan antara sebab kebinasaan seseorang itu adalah yang pertama, terlalu mengikuti kemahuan isteri, anak-anak, orang tua, keluarga ataupun jiran-jirannya. Sehingga kan dengan sebab terlalu mengikut kehendak kemahuan mereka tersebut itu, maka mereka sanggup menceburkan ataupun melaksanakan dan melakukan perkara-perkara kemaksiatan, dosa, demi untuk memuaskan hati-hati mereka. Maka jika ini berlaku tuan-tuan, maka tunggulah kebinasaannya di dunia dan di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara iman kita, pertingkatkan iman kita, pertingkatkan amal salih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita orang yang sentiasa dapat mematuhi segala perintah Allah dan mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara agama dalam diri kita, isteri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita dan seluruh umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segalanya umatnya, segala dosa-dosa umatnya Rasulullah. Allah Ta'ala merahmatinya kita selakunya umat Rasulullah, dan Allah Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan lagi kepada kita, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pelihara agama Islam ini selaku kita umat akhir zaman ini. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wal afa minkum. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.